Niaga kek lapis Sarawak. Meniaga kek lapis Sarawak. Apa brand you? Di Khaulah. Di Khaulah. Yes. Okey. Siapa pernah dengar brand dia? Yelah, siapa yang pernah dengar tu angkat tangan. Yang pernah dengar. Yang pernah dengar brand dia. Seorang je. Tu pun kawan sebelah dia. Tuan-tuan, betul ke betul bahawa bisnes kita tak bagus bukan sebab apa? Sebab orang tak tahu. Orang tak kenal. Tak pernah nampak. Okey, kita tanya dia. Bisnes you kat mana? Seremban. Seremban. Seremban ada berapa orang? Seremban ramai. Orang pun you tak tahu berapa orang. Jawapan dia, ramai. Siapa yang ada jawapan macam tu memang hawa bisnes dia tau. Kita kena tahu, Kak, Puan, kalau you tak kisah, izinkan saya bagi tahu. Boleh? Mungkin sebab tak boleh nak tanya kan. Mungkin kena tanya Jabatan Perangkat Amerika Syarikat. Tim tunjukkan tim berapa orang yang guna Facebook ikut negeri. Yang lain tak nak tengok kan? Saya cakap dengan dia tahu. Yang lain tengok macam mana saya mengajar dia dan bagi idea dan strategi. Sebab selalu peluang ni hanya untuk ultimate. Kena bayar saya RM50,000 baru saya bagi. Hari ni saya bagi free. Okey. Dan tak ada multi-millionaire kat Malaysia nak buat kos ni untuk you. Boleh faham? Tak ada orang kisah pasal kita. Faham tu? Ni saya nak explain, saya nak ajar, saya nak bagi tahu supaya you all pun boleh buat untuk you punya business. Dan inilah pelajaran paling penting bagi ni. Boleh? Cuba kita tengok berapa orang. Okey, ni yang tim saya masukkan. Seremban sahaja. Kita masukkan umur 25 hingga 44. Kita ambil, jangan ambil budak-budak. Budak-budak tak boleh beli. Kan dia telefon, tanya papa ajak ya. Salah, mama yang buat keputusan. Papa mana buat apa-apa? Okey, bila saya masukkan 25 hingga 44 tahun, di Seremban kita ada berapa orang? Kita ada 1.5 juta orang kat Seremban. Macam mana dia boleh tak tahu pasal you punya bisnes? Ada kat sini orang Negeri 9? Orang Negeri 9? Ramai juga. Tak ada seorang pun tahu. Bermaksud you tak appear. You tak keluar. Dia tak nampak. Saya nak you pandang orang sebelah. Cakap dengan dia, orang sebenarnya suka kita. Tapi dia tak tahu tentang kita. Dia tak tahu pun kau wujud. Faham ni? You ada kedai? Tak ada kedai? You buat kat rumah? Rumah. Mic dekat sikit, Kak. Rumah lain. Maksudnya satu kita buat macam homemade kilang lah. Okey, faham. Tapi buat kat rumah? Yes. Berapa tahun dah buat bisnes ni? 10 tahun. Yes. Dan tak ramai yang tahu. Yes. Apa cara you buat untuk bagi tahu orang? Sebab saya punya produk banyak mula daripada Rawang. Dan 4 tahun kat Rawang dan 6 tahun di Seremban. Sampai you terpaksa pindah? Taklah, bukan sebab bisnes. Okey, lepas tu? Okey, jadi kebanyakan produk saya orang jenamakan. Bukan jenama saya. Tak kisahlah. Tapi kalau you tak kisah, berapa sale lu sekarang? Okey, sale saya sebulan dah 20 ke 40 K. Kenapa sikit sangat? Tak tahu. You nak saya bantu ke tak nak? Nak. Okey, 10 tahun berniaga, you tengok tadi anak murid saya, baru 6 bulan. Cakata dimsum dah 1 juta lebih. Masalah saya Saiful, saya rasa macam produk saya ni produk bermusim. Tak ada musim. Adakah kalau saya tanya you, kalau musim tak raya, kita makan kek lapis Sarawak, tercampak balik ke daripada mulut kita? Tercampak. Kenapa? Bukan musim raya, tak boleh. Because you yang set dalam mindset you. Dia tak bermusim. Secret recipe tak hari jual kek. Cuma bagusnya dia tak namakan kek raya. Masalahnya kita yang namakan dia ikut musim. Kuih raya, kek lapis raya. Tak raya, mantul. So dengar sini, baik dengar sini. Macam mana kita nak buat orang buat keputusan untuk, tadi saya dah tunjukkan dia potensi macam mana saya buat untuk tengok satu tempat tu. Kan? Okey, lagi bagus, kebanyakan customer you ni, adakah you bersetuju yang dah berkahwin lebih baik? Yes, betul. Saya masukkan yang dah berkahwin. Saya tunjuk tahu macam mana saya buat. Yang saya tak pernah tunjuk, patut RPM tak tunjuk, tanya yang pernah datang. Tapi nak tunjukkan supaya you tahu benda tu ada. Tak kena bayar.
Zero cost. Pelak Jawa, zero cost. Ijajul jilajil ardu. Gurau. Cuba tunjukkan dia, kalau kita masukkan yang dah berkahwin apa jadi? Kita nak kecilkan dia lagi, yang dah berkahwin. Lepas tu umur pembeli 25 hingga 44. Ni saya nak tunjukkan benda penting. Kalau you tak boleh stay duduk dalam dewan ni, you nak tengok apa lagi lepas ni? Faham ke faham? Cakap sikit bangun kencing. Masa tengah kencing saya cakap benda yang penting. Lepas tu marah, kena kencing je dalam hidup. Partner kencing, supplier kencing, pelanggan kencing. Syurga sebelah, semuanya bermula daripada kita. Faham ke faham ni? Tim, kenapa tak keluar tim? Takkan tim aku mau pergi kencing? Okey. Tak. Kita dah pakaikan diapers. Saya pakaikan, jangan pergi mana-mana. Sini je. Okey. Itulah dia duduk. Ni senang nak jaga backstage tu tau. Kalau sejuk. Okey, masukkan merit kat bawah. Tim, masukkan kat bawah tu, masukkan dalam bawah dia. Jap. Jangan laju sangat tim, kat situ. Okey, masukkan dalam tu, ambil merit. Itu mermaid. Berkahwin, merit. Tim, jangan buat malu tim. Dah, dia jadi lebih kecil. Saya dah kurangkan kak, daripada 1.5 juta, potential customer you yang dah berkahwin, 430,000. You nak berapa orang? Kak, saya baru cakap Seremban tau. Jangan pergi mana-mana. Duduk, jangan lari. Okey, dengar. Saya nak tanya soalan. Macam mana kalau saya adalah pelanggan you, macam mana you buat saya tertarik untuk try produk you atau beli produk you dalam masa 1 minit je you cakap dengan saya? Dengar, dia dah berniaga ni 10 tahun. Adakah pelanggan ada banyak masa nak dengar kita? Adakah pelanggan cakap, saya ada masa 3 hari, explain? Pelanggan tak ada banyak masa. Tadi saya kata, apakah benda yang boleh menarik perhatian dia dalam masa seminit? Kau jangan sengih-sengih bang, lepas ni giliran kau. Boleh faham ke faham ni? 1 minit daripada sekarang. Nak tak rasa coklat kegemaran anda dengan rasa yang berlainan? Okey, kita ada roll VVIP. Kenapa roll VVIP? Sebab kita Teruskan. Well, customer ni bawa nak up. Kita perbaharui kek lapis Sarawak dijadikan roll VVIP. Kek lapis Sarawak, coklat kegemaran anda disalut dengan kek lapis kami. Disaluti dengan coklat Nutella, diletakkan Kinder Bueno, Snickers, KitKat, Crunchy dan Cadbury dalam kek lapis kami. Dan anda akan rasakan Saya tengah dengar lah ni. Hari ni kelas belajar tentang coklat. Nampak kelas percuma? Lagi. Tinggal 20 saat. Okey. Yang gelak tu macam dia pandai sangat. Lagi. Tapi bagus dia mencuba. Teruskan kak. Okay. Customer. Jadi, awak akan rasa kek lapis kita dilimpahi dengan coklat bagaikan ladang coklat. Okay, fine. Sakitnya hati aku dengar. Patut 10 tahun tak berubah-ubah. 1 minit untuk yakinkan pelanggan pun kita tak boleh kuasai. Saya bukan suruh you cakap sehari. Saya bukan suruh cakap sejam. Saya nak seminit je. You dah tahu tak kenapa bisnes dia masih tak berubah? You tahu tak? Cakap sebelah, sama dengan kita. Sama je. Yang sengih-sengih, ki. Kau punya main sini. Berani. Okey kak, nak tak saya bantu? Nak. You ada masa saya nak bercakap? Ada. Saya tadi, apa yang saya dah buat dengan sini, akak stay kat situ, jangan pergi mana-mana. Okey. Be kat situ. Yes. Okey, sokong saya. Okey. Yelah, saya nak ajar dia. Yang lain ni boleh faham? Saya nak draw apa patut dia buat. Dan kalau you betul follow ni, you patut dah boleh buat 50 ke 100 ribu. So sekarang ni dia ada bisnes. Apa nama dia, macam mana eja dia? Susah lah nak sebut. Khaulah. KHAULAH. Kak lain kali cari nama senang sikit nak sebut. Ni memang nama saya. Kena ikut makhraj huruf. Khaulah. Salat. Tajwid, idgham, al-ghunah, tanwin.
Cuba senang sikit macam secret recipe yang macam you sebut tadi, Cadbury, KitKat. Senang nak sebut. Dia susah tau tak? Bila buat brand atau logo, dia kena senang. Sometimes kena menamakan semula. Boleh faham tak benda tu? Barulah nampak, tak adalah macam nak makan kek tu kena ambil uduk. Aku rasa kek dia ni macam kau nak makan kena ambil uduk dulu lah. Kena menutup aurat yang sempurna. Abang tu mandi junub dulu baru dia makan. Aku risau. Kau gelak-gelak kan? Ha. Ni perspektif pelanggan, betul? Siapa yang rasa mula-mula dia sebut tadi ingat dia buat produk-produk umrah? Siapa rasa dia macam jual telekung? Betul? Kan? Sebab dia macam laki rupanya. Nama sangat penting kak Ni kalau you nak dengan pesanan saya lah. Yang kalau you nak dapatkan nasihat konsultan luar, tak apa kak, tak payah catat, jangan risau, jangan. Biar kawan sebelah yang catatkan. Itulah gunanya kawan yang kita buat seminar tiap-tiap hari. Dengar sini. So, you kena ada satu FB page supaya nanti, dengar sini, FB page, bukan personal bang. Personal tu buat bersilaturahim je. Lagipun, bukan senang nak jual dengan kawan. Siapa yang makan kawan? Kawan lah. Lepas tu nak guna friend, nak gunakan personal, kelakar. Susah nak jual dengan kawan. Dengar kat sini, kau jangan sembang. Dengar sini, dengar. Ya. Aku tidak saya tukar orang. Okey. Saya tukar. Jangan. Aku dah bagi, bukan senang cakap dengan ultimate kan? Kita pun cara zoom je. Okey, dengar. So, tadi saya dah bagi you segmen pelanggan. Saya lebih suka you target Seremban. Tak payah nak jauh-jauh. Seremban pun ramai. Ada berapa rumah kat Seremban? Banyak. Malas nak tanya. Semua jawapannya banyak, ramai. Kak, Google je kak. Nanti keluar Seremban population. Cuma tak ada kena bayar. Kan? Asyik ramai. So, daripada kita buat tadi, saya pilih yang married, yang berkahwin sebab saya nak kempen untuk keluarga. So, daripada keluarga tadi, potensi tadi ada berapa tim? Berapa? 430,000. 400? Ada 430,000 baik potential. Okay. Apa yang you cakap, you bagi saya fakta. Semua yang you cakap tadi, you bagi saya fakta. You bagi saya kelas percuma. Yang saya pun tak faham you cakap apa. Siapa tadi bila dia cakap berminat nak rasa kek dia? Yang berminat nak. Berminat sangat. Ada, jujur dengan ayat tu you rasa berminat. Siapa rasa macam tak faham? Confused. Benda ni. Siapa nak saya betulkan bagi benda yang betul angkat tangan saya? Dengar. Kita dah kenal pasti tau siapa customer dia. Siapa pelanggan dia. Saya dah kenal pasti kat situ. Ada 430,000. Berapa banyak kak? Cukup tak stok gandum semua coklat untuk supply pada 430? InsyaAllah. Okay, jawab pun macam tak confident tu. Habis semua gandum kat situ. Dengar sini. Manusia buat keputusan. Dengar sini. Ada pepatah Jawa Johor cakap. Siapa nak pepatah tu kat tangan saya? Pepatah ni sangat penting. Sebab kita akan tahu macam mana pelanggan buat keputusan. Kena tahu macam mana cara dia buat keputusan. Baru senang nak buat marketing. Ni masalahnya kita tak tahu. Cakap orang sebelah. People. Dalam bisnes, benda yang paling penting adalah orang, bukan produk. Akak tak payah pergi ke kursus coklat tu. Tak perlu masuk kelas kecoklatan. Tak payah. Yang kita nak tahu, kenapa manusia tu buat keputusan. Because, dengar sini, pepatah Jawa-Jawa cakap. Sebenarnya JDT nak menang ni. Kau ingat aku tengok bola? Saya tengok anak saya je main. Okay. People buy with their heart. Pegang sini heart. Hati. Siapa ada hati? Alhamdulillah tahu kat mana. Ingat kat sini tadi. Dengar sini cakap orang sebelah. People buy with their heart. Not their head. Semua yang dia bagi tadi tu heart ke head? Semua yang dia bagi adalah untuk saya fikir. Yang dia bagi tadi bukan. Dengar sini. People buy kat sini with their heart. Heart dia adalah kat sini. Sini head. Head akan fikir tentang fakta. Akak tadi bagi saya fakta, menyebabkan saya jadi fikir. Kalau dia bagi saya hati, dia akan bagi saya emosi. Orang buat keputusan gunakan
Kepala ke gunakan hati? Kalau guna hati bermaksud dia buat keputusan menggunakan emosi. So kita nak bagi fakta ke emosi? Sebab tu, betul ke betul Kak, banyak pelanggan akak, bila Kak terang macam tadi, dia akan cakap balik saya fikir dulu. Saya nak tanya you, betul ke betul? Betul? Macam mana saya tahu? Sebab tak kuat saya emosi dia. Betul? Ramai kan pelanggan you cakap, saya fikir dulu. Saya fikir dulu. Siapa yang buat dia fikir? Saya. Cakap orang sebelah, engkau? Macam mana? Engkau macam mana pula? Cakap orang sebelah, 2 kali 5. 10. Kalau dapat sales 100,000 tak apa, 10. Lepas tu 10K ke bawah. Nak saya explain? Nak. Okay, biasa you kata yang beli produk you ada keluarga, betul? Betul. Apa masalah dia? Okey. Masalah dia orang kadang-kadang tetamu datang, tak ada benda nak hidang. Okay, Satu lagi untuk minum petang, tak ada hidangan. Satu lagi untuk meeting, nak hidang untuk apa? Itu pun fakta. Okey. Apa emosi dia? Apa sebenarnya kerisauan dia bila berlaku macam tu, tetamu datang tak ada benda nak hidang, apa risau dia kat hati? Risau dia tak ada apa kat rumah. Dia ada standby kek lapis dalam freezer. Kak, gunakan hati untuk fikir benda ni. Kalau benda tu dia tak ada, apa risau dia dalam hati dia? Oh. Apa dia? Oh, dia malu, tak ada apa nak Pandai. Dia malu. Tulis sini malu. Macam ni saya tulis tuan-tuan. Kalau saya nak buat kempen, macam ni saya tulis. Dia malu. Lagi apa? Takut dibawang jiran-jiran. Risau. Ni semua hati bang. Ni hati. Please come back ke hati masing-masing. Jangan asyik kat sini. Kat hati ni penting. Tu ramai buat marketing, asyik guna head, tak guna heart. Faham ke faham ni? Faham. Saya sedang mengajar benda yang paling penting dan magic kepada pelanggan tau. Sehingga pelanggan akan pelik, dia ni tahu semua pasal aku ni kenapa? Faham ke faham ni? Kak, apa lagi kerisauan dia kalau kepada keluarga? Anak merengek. Yelah, anak merengek apa risau dia? Risau dia lapar, anak lapar. Lapar fakta. Fakta lapar. Oh, anak tak kenyang. Ya. Jangan tanya orang ni bisnes kau ke bisnes dia. Apa kerisauan pada keluarga pula? Apa bestnya bila dapat makan kek sama-sama? Okey, seronok. Yes, pandai pun. Seronok, gembira, cinta. Ketawa bersama, senyum bersama. Dah macam lagu rap. Sini saya buat ayat. Dengar. Abang buat ayat. Tak payah catat, dengar je dulu. Belum tentu balik boleh buat sama. Kalau tak di-train, siapa nak saya train dia angkat tangan saya? Ai. Macam ni saya ajar. Saya ada satu sesi insentif 3 hari. Saya akan ajar macam nak tulis. Kali ni kau-kau saya akan begini deep. Nampak tak? Betapa ramainya ada masalah nak buat benda ni. Sebab itulah orang tak percaya dia. Dia sanggup pergi beli tempat lain. Padahal walaupun kualiti you saya yakin lebih baik. Betul ke betul? Betul. So dengar. Siapa kat sini wanita yang risau bila dia balik anak dia merengek kelaparan? Siapa kat sini wanita yang risau bila jiran-jiran datang tak ada apa nak dihidangkan menyebabkan dia rasa malu sehingga dia rasa maruah dia dirobek-robek bila jiran tetangga mula membawang dia? Siapa kat sini yang sanggup satu hari nanti anak dia akan tengking dia kerana mak dia tak hidangkan apa-apa bila dia balik sekolah? Siapa kat sini nak anak dia rasa kehilangan seorang ibu bila mak ayah tak ada masa nak spend minum petang bersama? Siapa nak kat sini nak ada wanita lain kirimkan kek kepada suami dia? Dan mula menduakan anda kerana anda tak pernah menghidangkan apa-apa dan spend masa bersama abang. Dan abang mula menerima pesanan daripada jiran sebelah janda. Berapa ramai kat sini wanita yang sakit hati dan risau dengan perkara tu? Angkat tangan, say I. Nampak tak saya risaukan dia dulu? Siapa kat sini nak supaya suami dia lepas ni nak balik awal sebab tak sabar nak spend masa together? Kerana dia bakal menikmati, dia balik, dia akan menikmati satu kek lapis yang penuh dengan coklat mengalir. Dan bila balik isteri dia suap pada suami dia,
dia mula rasa cinta mengalir pada setiap inci coklat yang cair, merangsang rasa cinta mereka suami isteri. Mengalir coklat tu, meleleh-leleh, melekit-lekit seperti lekitnya cinta dia. Dan dengan dia spend masa 5 minit petang tu, dia menjadi suami isteri seperti baru berkahwin semula. Dan bukan tu je, anak-anak semakin cinta sayang kepada papa mama. Dan setiap malam dia datang peluk, tiba-tiba dia terjah mak ayah, papa mama, I love you papa mama, I love you. Berapa ramai nak kek yang boleh menghasilkan dan merangsang rasa cinta ni? Angkat tangan CI. Ramai je nak. You rasa dia lah lapar kak? Nampak tak berkesan? Ada tak saya cakap KitKat, Kiveri? Ada? Kilang gandum, kadang gandum, jagung, coklat. Saya tak perlukan semua benda tu. Sebab manusia buat keputusan based on emotion. Yang kau sibuk-sibuk bagi fakta tu kenapa? Aku bagi F baru tahu. Kan F tu maksudnya fail. Kau kenapa? Fail lah kita pada customer kita, betul tak? Betul. Okey, dengar. Kalau akak ni buat ayat macam ni, ramai tak follow dia akan follow dia? Ramai tak pasangan suami isteri yang tengah ada isu? Ramai tak rumah tangga yang dia boleh selamatkan walaupun dia hanya buat kek lapis? Dia selamatkan rumah tangga orang tak? Yes, because dia give value. Bukan sekadar nak menjual, dia menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan rasa cinta anak-anak kepada ibu bapa, merapatkan silaturahim jiran tetangga. Besar you punya jasa tau kalau you buat benda ni, betul? Dan kenapa dia tak jadi? Selama you fikir you nak menjual je. Yes. Selama you fikir hanya nak menjual, you tak fikir pasal give value. Tuan-tuan, kalau saya hari ni mengajar sekadar nak mengajar, saya bagi ala-ala kadar cukup. Tapi hari ni siapa rasa pagi ni dapat lebih pagi ni, angkat tangan saya. Saya tunjukkan detail tau kak. Sebab saya nak you berjaya. Amin. Saya nak you capai 100,000 sebulan. Amin. Saya kira-kira pula. Saya payah sikit kalau saya dah kira ni. Saya memang suka maths. Dengar kak Kalau dia guna ayat tadi, siapa rasa sale dia akan meningkat? Tengok sebelah. Engkau? Ramai orang sibuk nak belajar Facebook, Instagram, Facebook ads, Instagram ads. Tapi tak nak betulkan ayat dia dulu. Tak nak betulkan niat nak tolong pelanggan. Tak nak bagi value. Nak jual je. Tak habis-habis, tak sudah-sudah menjual. Sebab itulah sale tak ke mana-mana. Sebab itulah tengok anak murid saya, mereka berjuang, mereka fight, buat something. Walaupun jual dimsum je, jual tudung je, jual kain pasang. Sebab dia nak bagi value, dia nak gembirakan pelanggan dia. Sebab tu bisnes dia orang sustain. Tak ada naik. Dia naik, semakin naik. Kalau dia relax pada yang dia dah biasa dapat. Lepas tu dia naik lagi. Boleh faham ni? Faham. Dengar. Kalau bang setahun, okey, saya nak tanya. You punya kek tu, berapa ringgit? 20. RM20. You biasa jual satu ke ada package? Saya pemborong. Yelah, jujur berapa banyak? 30 biji RM15. Ya? 30 biji RM13. Kalau 30, RM13. Kita ambil senang kira, ambil yang 20. Satu unit 20. So kalau you nak jual ni, you nak jual kepada ejen ke apa? Pelanggan. So seorang pelanggan patutnya kena beli berapa unit untuk dia makan cukup untuk family? Paling 3. Berapa ringgit? 60. Biasa kita buat ni 350. 350. Ini adalah 3 unit. Okay. Buat package keluarga. Jangan sampai dia beli sikit. Okay, dengar sini. Berapa banyak kek you nak kena jual? Katalah kita ambil package yang 50. Berapa unit package ni dia nak kena jual untuk dia capai 100,000? Kita nak kena kira magic numbers dia. Boleh? Boleh. So, apa yang dia nak kira adalah RM 100,000. Tim bantu saya kira, tim. Bahagi dengan RM50. Berapa orang yang dia perlukan untuk yang nak beli package ni? Berapa orang? 5,000. Okay, 100,000 bagi 50. Berapa, tim? 5,000. 100,000 bagi 50. So, kita perlukan 2,000 orang pelanggan. Betul? Okey. Okay. 2,000 pelanggan. Bahagi dengan 30. Sehari berapa pelanggan dia perlukan? Bagi terus 30, tim.
So dia perlukan sehari 66 orang sahaja. Faham ke faham ni? Faham. Kalau you jual pada agent atau you ada stokis, you boleh jual lagi banyak, 10 biji, 20 biji. Benda ni jadi makin kurang. Faham ke faham? Faham. Okay. So kalau sebulan dia perlukan 2,000, kan? 2,000 orang, bermaksud setahun berapa orang pelanggan dia perlukan tim? 60. 2,000 kali dengan 12, dia perlukan berapa orang? 24. 24,000. Okay. So you hanya perlukan kat sini 24,000 daripada 430,000. Boleh faham ke faham ni? Faham. So 24,000 orang pelanggan. 24,000 orang pelanggan tahun ni you perlu capai untuk daripada 430,000. Baru berapa persen? Faham ke faham ni? Faham. Tapi kalau boleh, you boleh jual kepada ejen atau stokis. Benda ni jadi lebih kecil. Kalau satu ejen stokis ambil 10,000, you hanya perlukan 10 stokis. Faham ke faham? Faham. Kalau dia beli 10,000, dia nak berniaga sendiri, tak kira apa brand dia, 10, you hanya perlu 10 orang. Setahun you hanya perlukan lebih kurang 120 ejen je. Atau stokis. Tapi kalau pelanggan you perlukan 24,000 pun, okay, cuba saya masukkan bajet RM100 pada yang saya buat tadi. Saya masukkan bajet RM100. Kau you ada RM100? Ada. Okay, cuba kita masukkan RM100. You boleh buat flyers tak nak bagi seluruh Seremban? Mahal kan kos dia kan? Kalau saya masukkan RM100 tadi pada kos dia ni, saya boleh reach paling kurang kat situ 4.8K ke 14,000 orang. Sehari. Sehari, kalau saya buat marketing FB, kalau saya ada bajet RM100 je, saya boleh bagi tahu sehingga 14,000. Dan you hanya nak setahun lebih kurang 24,000 orang je beli barang you. Dan tahun depan, kalau you dah buat macam ni, setahun you ada 24,000 dan 24,000 ni beli barang you tiap-tiap hari, beli tiap-tiap bulan, kali tim 24,000 kali dengan RM50. Berapa sale dia sebulan agak-agak? Dia dah jadi macam ni. 24,000, so you ada lebih kurang 1.2 juta sebulan. Itu 24,000 je tau. Seremban ni tadi ada 430,000 pasangan dah berkahwin. Siapa rasa benda tu adalah possible? Siapa rasa possible angkat tangan? Say I. So 1.2 juta sebulan. Kali dengan 12. Berapa dia dah loss? 1.2 kali 12. So dia ada berapa? You dah loss setakat ni 14 juta ringgit setahun. Kali 10 tahun. Dah 140 juta. Ni faham ke faham? Faham. Kan? Katalah success rate tu rendah. Ambil 10% sahaja. So you pun dah loss kat sini 1.4 juta. Kalau kadar kejayaan dia cuma 10%. Tak ramai yang beli. 2,400 orang je beli. Susah nak dapat 2,400 kat Seremban. Tak ada orang. Tapi you dah loss pun sekurang-kurangnya minimum sale you setahun patutnya sekarang 1.4 juta setahun. Patutnya sebulan you kena buat 140,000. You rasa boleh capai tak? Kalau satu, betulkan ayat you. Kedua, you buat apa yang saya ajar tadi. Saya ajar semua setting tu, naikkan you punya follower kepada 100,000 orang. Sekarang ni Facebook je ada berapa orang? 9K. Ya? 9K. 9,000 sikit sangat. Seremban ada ramai. You ada 9,000 je. Itu pun tak tahu datang daripada mana. Tak tahu mana sumber. Betul. You dah hilang 1.2 juta tau. Saya tanya you, kalau saya boleh bantu you setahun ni, boleh buat 1.2 juta setahun, berapa you nak bayar saya punya yuran? Tak terbayar. Mana boleh tak terbayar? Bil mesti kena ada. Takkan saya nak masuk, berapa stick diamond tak terkira. Macam mana kau nak bayar? Kena bagi satu value. Berapa you sanggup bayar kalau saya boleh bantu you betul-betul 1.2 juta untuk you make it? Saya yakin tau dengan you punya produk. Cuma nak kena buat adjustment berapa benda? 100,000. 100,000? Deal. Deal. Okey, berapa nilai saya buat konsultan untuk you bagi ni? Bila saya boleh tunjukkan benda ni. You nampak tak benda ni? 10 tahun you berniaga, siapa pernah tunjukkan benda ni? Tak ada. See? Tak ada orang nak tunjuk kat kita. You tak pernah cari? Tak. Selama 10 tahun, Inilah first time nampak bisnes you ada potensi. yes. Dan orang makan kek tiap-tiap hari kak. Cinta tiap-tiap hari. Mana ada cinta ikut musim? Kita buat drama baru tiga-tiga. Cintaku bermusim.